المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وعزنا من أشرار أنفسنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah dapat bersama-sama kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala menunaikan solat secara berjemaah. Dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik. Dapat bersama-sama kita memenuhi ruang waktu kita, waktu lapang kita dengan majlis-majlis ilmu. Mudah-mudahan kehidupan kita sampailah di akhir hayat kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dan kita juga berdoa kepada saudara seiman kita, seagama kita yang berada di Palestin, di Gaza, supaya mereka diberikan ketabahan, keupayaan, kemampuan untuk menghadapi kekejaman Zionis Israel laknatullahi alaihim, untuk memerdekakan, mempertahankan tanah air mereka daripada dijajah oleh Zionis Israel. Allahumma amin. InsyaAllah kita sambung pengajian kita pada muka surat yang ke-18. Daripada bawah ni. 18 bukan ya? Bukan 18. 20. Nampak dia. Lima daripada bawah. 6. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin. Qala dan jikalau tiada binatang di dalam negeri mereka itu, kalau tak ada lah binatang, haiwan di dalam negeri mereka itu, nescaya tiada diturunkan oleh Allah Ta'ala atasnya setitik air hujan di dalam negeri mereka itu. Baca sebelum tu. Nabi yang atas tu. Tiada ada ia ditegahkan oleh satu kaum akan beri zakat, melainkan ditegah Allah Ta'ala daripada mereka itu akan turun hujan. Hujan tak turun. Kalau hujan tak turun dalam tempoh masa yang lama, 2-3 bulan lah, 3 bulan tak turun, akan beri kesan kepada haiwan dan tumbuhan, dan kepada manusia juga. Sungai akan kurang airnya sampai tahap teruk dia kering. Di belah luar negara tu sampai kata kering air sungai. Tanah-tanah pun sampai kekurangan air lah, merkah nampak situ. Tumbuhan mati dan haiwan pun akan mati. Disebabkan bala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang bala, kadang ujian. Kalau di sini disebabkan mereka tidak mahu membayar zakat apabila cukup haul dan nisabnya. Dia berkemampuan, dia boleh cukup dah haul dan nisabnya untuk membayar zakat. Nisab dia dah cukup dah. Maka dia tidak mahu membayar zakat. Itu berat dari segi hukumannya. Sampaikan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, pada zaman dia ada satu golongan yang tidak mahu membayar zakat sampai dia memerangi golongan tersebut. Diperang, boleh dibunuh. Kalau mereka enggan bayar zakat, sebab apa tak mau bayar zakat ni?
Dia kata sebab pasal apa nak bayar zakat? Zakat bukan wajib. Kan? Zakat ni dapat mengurangkan harta. Zakat ni dapat kita jadi miskin. Padahal zakat tak menjadikan dia miskin. Nilai kadar zakat adalah 2.5% daripada keseluruhan hartanya. Bukanlah sampai kata tak sampai pun 3%. 2.5%. Taklah sampai miskin pun. Kalau dia bagi tu, bahkan bertambah subuh lagi hartanya. Dia tak mahu macam-macam alasan, boleh dikenakan hukuman. Kalau satu kampung tu, satu negeri tu, ada golongan yang ramai yang tidak mahu membayar zakat, Allah Ta'ala akan menurunkan bala atas mereka itu, kena semualah. Iza nazala al-bala'u ila nazala ahammu. Bala itu apabila turun dia akan ahammu, akan kena semua, akan jadi umum, kena semualah. Banjir, kemarau, bencana alam. Dia tak kena pada orang tu saja, semua sekali lah. Sebab kan ada segolongan yang macam ni. Kalau seorang dua tu tak apa, ni golongan yang ramai lah. Satu Korea, satu negeri. Allah akan tak diturunkan setitik air hujan pun. Maksudnya kemarau yang teruk. Kalau di luar negeri tu, air hujan tu seolah-olah satu nilai amat yang berharga bagi mereka. Satu nilai yang amat berharga bagi mereka. Sebab payah nak turun hujan di satu tempat tu. Kadar taburan hujan dia amat rendah. Di Malaysia, hujan dah lebat sepanjang tahun. Bahkan kata mustahil lah. Dalam satu tahun tu tak pernah hujan. Ya, setahun tak hujan mustahil di Malaysia ni. Bahkan lebih. Ya. Sampai banjir, sampai kata tiap-tiap hari hujan. Lebih lah. Bahkan kita kata hujan ni tak ada apa nilai dia. Ada negeri-negeri yang lain yang kering, yang panas, negeri yang panas, taburan hujan yang rendah. Nilai hujan tu amat bermakna bagi mereka sampai mereka sanggup mandi hujan. Yang keluar tu bagaikan pesta lah. Tapi di Malaysia ni dah biasa dah. Hujan ni dah banyak sangat dah. Bahkan kita larang anak kita main hujan. Mungkinlah sebab hujan ni dah kotak lah. Campur dengan bahan kimia sebabkan asap kilang. Dicampur dengan tu dah jadi tak elok dah. Dia punya ni, hujan itu boleh jadi demam campur dengan bahan kimia. Tapi kalau hujan yang betulnya hujan di kawasan yang tak banyak pencemaran lah. Tak banyak asap kilang, contohnya di kampung, di banyak pokok-pokok kan. Dekat hutan, itu yang bersih. Sebab dia sedut daripada situ. Bercampur lah kan. Jadi tak apa sihat. Sebab tu kita jalan. Tapi di sana tak kira dah sihat ke tak. Sebab kurang dah taburan hujan di situ. Tapi kalau tak diturunkan hujan, wa'iyadzubillah, tak diturunkan hujan langsung setitik pun, air hujan itu satu bala lah. Satu berat bencana yang besar. Di dalam negeri mereka itu. Dan jikalau tiada binatang di dalam negeri mereka itu, nescaya tiada diturunkan oleh Allah Ta'ala atasnya setitik air hujan di dalam negeri mereka itu. Kalaulah tak ada binatang langsunglah dalam negeri mereka itu, tak ada lah orang yang nak mengembala, tak ada orang yang nak bela kambing lembu, tak ada binatang, tumbuh-tumbuhan, nescaya Allah tidak akan turunkan hujan di dalam negeri itu. Dan tiada menzahirkan akan berzina pada satu kaum, melainkan dikeraskan oleh Allah Ta'ala atas mereka itu akan ta'un pada negeri mereka itu. Wa'iyadzubillah. Tiada menzahirkan akan berzina pada satu kaum itu. Kalau satu kaum itu dah biasa dah dengan berzina, macam zaman jahiliah dululah, berzinaan itu zaman Arab jahiliah dululah, perzinaan itu dah macam biasa dah. Lagi itu dah boleh buat dengan siapa dia nak buat. Berapa ramai pun, satu berapa orang lelaki pun. Lepas tu anak tu dia kata ikutlah, siapa yang rela nak terima anak tu, dia buhlah bin dia macam tu. Maksudnya dah bercampur aduk dah jadi macam tu. Sampai tahap macam tu. Itu banyak berlaku di luar negara lah.
di negara-negara yang kafir, yang tidak menjaga hukum hak zina ni, mereka tu lebih kurang kata semua tu lah. Boleh katakan semua tu lah anak zina lah, kita kata lebih kurang lah. Dengan 90 patut lah. Sebab kahwin dengan tak kahwin tu sama je bagi mereka. Kan? Di negara orang putih barat sana tu, kan, negara orang kafir, kahwin ke tak kahwin ke, macam ni kan. Kalau tak kahwin pun dah boleh lah. Dengan hak jahat mesti ada pusat lagi dah. Pusat pelacuran. Walaikumsalam kalau kita ada macam tu. Lepas tu siapa yang dapat anak tu, mereka jadilah askar ke tentera ke, untuk mempertahankan negara mereka. Kerajaan akan bela. Sampai tahap teruk lah macam tu. Islam dah menjaga benda tu. Takut rosak keturunan, rosak dia punya kan. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya ia adalah seburuk-buruk jalan. Wa sa'a sabila. Fahishatan sebenarnya yang keji, wa sa'a sabila, seburuk-buruk jalan. Nak menjaga daripada keturunan, nak jaga daripada maruah, nak jaga daripada ni, jagalah anak bini kita daripada berkawan dengan orang yang macam-macam sekarang ni. Tanya berkawan dengan siapa, lelaki ke perempuan, dengan siapa, kan? Kena cek apa jaga sekarang ni. Masa yang zaman yang penuh dengan fitnah sekarang ni, dengan handset sebagainya tu, sukar kita nak kawal benda tu. Dan tiada menzahirkan akan berzina pada satu kaum. Dia menzahirkan. Siap ada pusat lagi dah. Zahir lah tu. Dia kata pusat ni tak apa. Kalau lah contoh dia kata, negara Islam, dia nak buat juga pusat pelacuran, dia ambil cukai pada situ. Dia kata, pusat pelacuran dia buat tapi untuk orang kafir saja. Memanglah dia buat untuk orang kafir. Lepas tu, orang Islam kafir lah itu. Kan? Dah benda macam tu. Macam jual arak lah. Kalau buat jual arak secara terbuka kedai-kedai tu, dia kata ni untuk orang Islam saja. Memang orang Islam takkanlah semua orang Islam tu baik kan. Semua orang Islam tu betul-betul beriman. Tidak ada macam tu. Orang Islam bukan semuanya betul-betul beriman. Sebab tu dia akan pergi juga ke tempat-tempat pusat macam tu. Yang dah ada bini ke tak ada pun, dia akan pergi juga tempat perzinaan itu. Bapa pun berbanyak lah. Kalau jadi macam tu, melainkan dikeraskan oleh Allah Ta'ala atas mereka itu akan ta'un pada negeri mereka itu. Alhamdulillah, ta'un satu penyakit yang berat. Kalau dia jenis penyakit berjangkit, Allahu'alam lah macam mana. Siapa yang kena ta'un, dia akan muntah, dia akan cirit, berak, muntah sampai kering. Sampai kering air di dalam badannya, sampailah dia lemah badannya sampai dia mati. Teruknya mereka ta'un ni. Tak ada lah, habis lah. Ada dulu di mana tu? Masa peperangan kot. Peperangan ada jadi penyakit ta'un. Sebabkan mayat tu mereka tak sempurnakan dengan elok. Apabila orang mati ramai, mayat-mayat tu mereka biar saja macam tu, ataupun mereka buang dalam sungai. Apabila dibuang dalam sungai, antara kesalahan lah, buang dalam sungai, sungai tu akan jadi tercemar. Lepas tu mereka minum air sungai tu, itu boleh menyebabkan ta'un. Virus situ. Macam-macam lagi lah. Apa makanan, ulat-ulat apa, dia punya lalat tu, yang tu, dia boleh sebarkan lagi itu juga, ta'un ni. Walaikumsalam, dia satu penyakit yang berat. Kalau tak ta'un pun, jadi penyakit berjangkit yang lain macam COVID. Sekarang ni COVID dah naik dah, tak tahulah. Nanti kita mungkin kena pakai pelitup muka balik. PKP tak ada kan, kita pakai balik pelitup muka di sana sini. Kalau PKP ada teruk lah kan. Itu adalah satu penyakit yang berat juga, ciptaan manusia. Ta'un bukan manusia, tapi dia adalah satu bala. Kadang ujian lah. Pernah dari satu di negeri Syam, pernah ditimpa oleh penyakit ta'un. Abu Ubaidah Al-Jarrah, Sayyidina Umar nak pergi masuk ke negeri Syam.
Lepas tu Abu Ubaidah sekat dia di pintu masuk ke negeri Syam, di sempadan. Lepas tu dia sekat, Sayyidina Umar dia kata pasal apa sekat dia khalifah. Dia nak masuk ikut suka dia lah. Kan? Macam kita sekat menteri, Perdana Menteri, kita tak boleh sekat dia nak masuk dalam negeri tu. Maka dia kata inna ardal Syam, kan, ardun saqima. Sesungguhnya bumi Syam itu bumi yang sakit. Bumi yang berpenyakit masa tu lah. Pasal penyakit ta'un terlalu merebak masa tu. Sampai kata orang yang ni pun terlibat kena ta'un. Sahabat Nabi banyak yang mati. Tak ada yang selamat dalam tu. Lepas tu dia kata tak payah masuklah di dalam negeri tu. Orang yang di dalam negeri tu tak boleh keluar daripada Syam. Orang yang dari luar tak boleh masuk ke dalam negeri tu. Itu kuarantin hal. Itu kuarantin diamalkan sejak zaman sahabat lagi. Apabila kena penyakit ta'un. Lepas tu ada seorang sahabat lain tanya, wahai Sayyidina Umar, pasal apa kamu lari daripada takdir Allah? Kalau kamu masuk ke dalam negeri Syam pun, kalau Allah takdirkan kamu kena, maka kamu kena. Kalau Allah tak takdirkan kamu tak kena, memang tak kena, walaupun ta'un pun. Lepas tu Sayyidina Umar kata, afirru min qadarillah ila qadarillah. Aku lari daripada takdir Allah kepada takdir Allah yang lain. Kita tak dapat lari daripada takdir Allah walaupun kita duduk di mana pun. Cuma kita lari daripada takdir Allah yang lebih baik. Bukan kita nak masuk di dalam keburukan itu. Sekarang tu kata biar pilah, kan, kena wabak ke bencana, wabak penyakit ke, biar pilah. Itu takdir Allah. Usaha ikhtiar kita macam mana, kan, untuk elak daripada benda tu. Ada juga fahaman kata biar pilah, semuanya Allah Ta'ala, serah pada Allah, tak payah buat apa. Itu fahaman yang salah juga lah. Usaha ikhtiar kita ada, itu fahaman ahli sunnah. Allah akan menzahirkan, akan mengeraskan atas ta'un atas negeri mereka itu. Kalau tak ta'un pun tinggal penyakit siflis ke, kan dah ada ubat lah, penyakit siflis. Yang paling teruk oleh HIV lah. Siflis zaman di Britain ke Amerika dulu, di negara Eropah ada sampai tahap terlalu banyak zina. Sampai kata siflis tidak boleh dikawal. Sebab terlalu jadi banyak zina sekarang ni, dah ada antibiotik kan. Dicucuk buat apa antibiotik, maka habislah siflis tu. Lepas tu, pada zaman tu tidak ada ubat macam tu. Tak boleh nak cucuk apa, sakit lah. Kan? Di kemaluan dia tu. Sampai kata gugur rambut dia. Rambut habis jadi botak habis. Kata dia cover balik pakai topi, pakai rambut palsu. Teruknya dia biar macam tu ya. Merebak terlalu banyak sebab terlalu banyak berjadi zina. Lepas tu dia punya, kadang di pemandi tu pun bercampur lelaki perempuan. Tempat mandi awamnya. Lepas dia campur je tu, jadilah. Hasil pada tu jadilah masyarakat kaum mereka tu. Lepas tu mereka kata kaum mereka tu kaum yang mulia, kaum yang bertamadun. Bertamadun nampak je tu. Kan? Bertamadun hasil daripada zina macam tu. Bahkan kata turunan Presiden Amerika sekalipun, pemimpin dunia sekalipun, kita tak tahu mak pak dia tu betul dah mak pak dia betul. Yang sahih ke tak? Sebab mereka boleh ambil anak angkat ke apa ke, mereka buh bin mereka macam tu, tak ada penghalang pun. Siapa kata di Amerika, di Britain, di negara apa, di negara kafir, sampai kita tak boleh nak yakin betul ke tak mak pak dia itu mak pak yang betul, yang mak pak yang asli, ataupun dia anak belah. Sampai tahap macam tu. Sebab jelas zina itu berlaku. Islam nak jaga benda tu. Takut jadi pencampuran, takut berkahwin sama kaum kerabat, sama mahram kan. Maka di situ Islam, mulianya Islam nak jaga dah. Di segi susul kalau keturunan tu. Itulah
benda yang boleh menjadi bala atasnya, iaitu antaranya adalah tuahmu. Wal'iyyazubillah. Covid pun sama lah. Dan selainnya. Dan tiada menghukumkan oleh satu kaum dengan hukum yang bukan hukum di dalam Quran. Satu kaum tu dah menggunakan hukum undang-undang selain daripada undang-undang yang terdapat dalam Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada undang-undang liberal, daripada undang-undang barat, daripada undang-undang ciptaan manusia yang tidak ada dalam Quran dan hadis. Dia kata undang-undang barat, undang-undang ciptaan manusia itu lebih mutamadun, lebih mulia daripada undang-undang dalam Quran dan hadis. Sebab apa jadi macam tu? Sebab dia guna logik akal. Tengok negara-negara barat semua ada mereka pergi undang-undang Islam. Tidak ada. Mereka maju tak? Maju. Dari segi teknologinya, dari segi kemajuannya, dari segi macam-macam lah. Segala segi engineeringnya. Majulah. Sebenarnya salah. Undang-undang Allah itulah yang lebih utama, yang lebih mulia. Allah yang bagi ilham kepada manusia yang supaya cipta undang-undang itu. Allah yang bagi ilham. Tapi undang-undang Allah lah yang paling kuat sekali. Cuba ceklah di undang-undang dunia ni. Betul-betul dilaksanakan dengan baik. Betul-betul adil lah undang-undang di dunia ni. Ada tak keadilan di dunia ni betul-betul adil? Kan? Kan? Betul-betul adil, betul-betul sempurna yang boleh menjaga manusia. Tidak ada. Bahkan kita pun tidak boleh menegakkan betul undang-undang dunia ni, tidak boleh diamalkan dengan sempurna. Tengok Israel tidak dikenakan tindakan pun. Kalau negara lain lah daripada Israel yang buat tindakan macam tu, mesti dah lama dah. Contohnya perang Iraq dengan Iran tu, perang itu atas rancangan Amerika juga. Sampai kata Iraq pergi serang Iran masa tu, serang-serang tak lepas pergi lah. Lah kali dia kata Saddam Hussein tu macam ni kan, tuduhlah membeli senjata lah, apalah, semua macam-macam. Jadi tahap macam tu sampai apa jadi kepada Iraq. Tidak ada keadilan di dunia ni yang betul-betul adil dengan undang-undang manusia, tidak ada. Bahkan boleh diubah, boleh oleh pihak berkuasa lah, dengan undang-undang yang ada. Kalau undang-undang Islam tidak ada lah. Mereka manusia itu sendiri yang selewengnya. Undang-undang Allah memanglah adil. Melainkan apa akan jadi? Dikeraskan akan mereka itu oleh Allah Ta'ala dengan zalim, dengan kezaliman, dengan tidak adil. Betul tak? Dengan tidak adil. Orang yang atas tu bila dia ada kuasa, dia boleh buat apa yang dia nak buat. Kan? Over the rule kan? Kalau beri undang-undang lagi. Kalau bahkan kalau dia bunuh, kalau dia buat kita pada rakyat pun, sampai tahap tu tidak ada undang-undang yang boleh menghukum dia. Sebab undang-undang dia yang buat. Kan? Macam tengok cerita macam Piramli pun dah tunjuk dah macam tu. Kan? Antaranya adalah apa? Datuk apa tu? Nikah kahwin tu kan? Datuk nikah kahwin tu. Dia pergi kepada rumah tu. Nama apa tu? Hari ni Piramli dalam cerita tu. Dia pergi rumah tu ada waktu malam. Senyap tak ada siapa, dia pergi. Tu dia tanyalah, wahai Datuk nikah kahwin, boleh tak seorang perempuan lelaki yang tidak ni, dia datang ke rumah dia dan keadaan suami dia tak ada. Dia kata tak boleh. Hukum dia dosa besar kan, buat macam tu. Habis itu yang Datuk buat tak apa. Dia kata itu tak apa, kita boleh padam tu kan. Sebab undang-undang tu ana yang bikin. Maksudnya dia pun buat, dia pun boleh main lah benda tu. Semua lagu tu lah kan. Bahkan dalam agama sendiri pun, kalau tak ikut betul-betul dengan hukum yang Allah ni, boleh jadi seleweng juga. Dia guna tu atas orang lain, macam diri dia tak kena.
Contohlah di dunia. Melainkan dikeraskan oleh Allah Ta'ala dengan zalim, dengan kezaliman, tidak adil. Dan dikerahkan oleh setengah mereka itu dengan menyakiti setengahnya. Setengah yang kuat itu menyakiti setengah yang lain. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dunia ni macam-macam lah nak buat. Apa nak buat semua boleh buat. Macam Israel nak buat apa, Amerika bahkan pun nak serang. Contohlah Amerika pergi serang satu-satu negara, dia kuasa veto, super power. Dia musnahkan negara tu, dia katalah pemimpin dia ni tak adil lah kepada rakyat, zalim lah apa semua. Kan? Macam dah jadi macam Hasan Hussein tu, dia kata macam-macam. Muammar Gaddafi benda kata macam-macam. Lepas tu dia runtuh. Dia gunakan ayat supaya runtuh kerajaan tu. Dia kena tindakan apa-apa lah. Tidak ada, sebab dia ada kuasa veto. Sebab dia super power. Lepas tu macam mana ada rule of law, undang-undang yang kata adilnya. Di dunia ni tidak ada keadilan. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya atas siratal mustaqim, iaitu titian siratal mustaqim, itu beberapa banyak pengait daripada neraka. Pengait dia dekat di titian itu. Titian itu sangatlah kecil. Wallahu a'lam lah, kecil tu mana kita tak tengok. Ada kata macam sebilah pedang, kecilnya macam mata pedang, kecilnya macam rambut. Tapi apabila amalan dia mencukupi, apabila amalan dia juga, dia jadi luas balik. Luasnya boleh diluaskan. Tapi di situ ada banyak pengait. Ni ada banyak pengait. Macam kita dekat buah tu pengait, dekat kelapa sawit, daripada api neraka. Maka barang siapa memakan dengan harga setali dan yang haram, nescaya bergantunglah pengait api neraka itu dengan kakinya. Apabila dia makan dengan harga setali, riba itu yang haram, nescaya bergantunglah pengait api neraka itu dengan kakinya. Dekat, dia sangkut dengan kaki dia tu. Betul, dia tarik masuk ke dalam api neraka. Wal-ayazubillah. Di titian tu banyak pengait tu. Kalau kita buat tak elok kepada manusia, makan harta manusia, kita riba lagi dengan zalim, terseleweng macam-macam, kena boleh kait kita tu masuk ke dalam api neraka. Wal-ayazubillah. Hingga dipulangkan kepada yang empunya dia, hinggalah dipulangkan ke bulan kali. Kalau dia ambil tadi pun, walaupun dia jual unta, jual kambing, lembu, tali tu sebenarnya bukan tali dia ambil, tali orang, kan? Tak cerita, tak minta pun dia ambil. Itu pun dikira tali tu. Tali tu tali curi, dia kata tak lepak tak mana tu, dia ambil lah tali tu, kan? Walaupun tali pun kita kata kecil, tak ada nilai apa ringgit sangat ni tali tu pun dikira. Disebabkan tali itulah dia masukkan ke dalam apa neraka. Ada seorang hamba Allah ni, ahli ibadah, bahkan setengah tu kata ulama, ada jalan di satu jalan, lalu dia nampak satu dahan pokok, lalu dia ambil ranting pokok tu untuk mencolek gigi dia. Dia colek gigi dia lah. Dia ambil satu ni lah, ranting tu dia colek. Lepas tu di dalam kubur dia disiksa sebab dia ambil tu. Dia punya ranting yang kecil tu, dia tak minta kepada tuannya, padahal tak ada apa nilai pun, kan? Apa nilai benda tu? Itu pun dikira, melainkan ranting yang mudah mati lah. Kalau ranting yang hidup, ada kira tak di situ. Di Mekah bersama kita tak boleh ambil ranting ikut dah. Kita tak boleh kepak pokok, tak boleh ni ambil daun ke yang hidup. Kalau yang mati dah tak apalah. Kita ambil, tak boleh. Bahkan batu-batu di situ pun kita tak boleh buat balik di sini. Apa-apa sahaja yang ada di tanah haram tidak boleh balik sini. Ini dia ambil pokok, dahan itu saja. Itu pun dikira. Ni tali pun dikira.
Riba walaupun 1 sen pun dikira. Dikenakan riba atas dia tak banyak 2-3% saja dikira. Sehingga dia dipulangkan kepada empunanya, dibagi balik kepada tuan empunyanya. Dia padahal mengambil padahal mengambillah ia daripada kebajikannya. Kalau tak ada dalam masa tu dah akhirat nak bagi tali macam mana? Dia ambillah daripada kebajikan pahala dia. Ya, setimpal senilai dengan harga tali tersebut. Taklah ambil semua. Kan? Ambil seumpama secukup nilai tali itu. Daripada kebajikannya jika cukup dengan haknya itu. Cukup dengan haknya. Walaupun seutas tali pun. Dan jikalau tiada cukup, maka disuruh tanggungan dosanya yang menzalimkan mereka itu. Kena tanggung dosa orang yang kena zalim. Dia kena tanggung lah. Habis dah, kalau dah habis dah dia punya amal kebajikannya, ataupun tak cukup nilainya, tak tahulah nilai dia cakap mana masa tu. Kalau tak cukup lah, maka dia ambil dosa orang yang kena zalim itu, ditanggung oleh orang yang zalim itu. Orang yang kenakan riba tu seumpama orang yang zalim. Zalim cara halus. Biasa kita nampak orang zalim ni orang yang aniaya orang, orang yang bunuh orang, orang cedera, orang yang tumbuk, orang yang kan, macam-macam lah yang kita nampak secara jelas. Tapi orang yang kenakan riba ni zalim secara halus, secara tak nampak lah. Sekarang tu adalah tak kisah sangat, sikit je, berapa sen saja kan. Memang macam tu sebab kalau tak buat macam tu, macam mana dia nak untung? Dia fikir macam tu. Itu juga dikatakan riba. Susah nak hapuskan riba pun. Pada zaman belah ni pun. Zaman yang penuh dengan kan, tidak ada satu pun di dunia ni yang betul-betul bersih cuba beritahu. Adalah yang betul-betul bersih kan. Bahkan kita tidak adalah satu benda di dunia ni yang betul-betul bersih. Bahkan jalanan raya yang kita guna pun, mana kita nak tahu kok ada rasuah di situ kan. Jalan yang kita lalu setiap hari, lampu jalan, adakah betul duit yang digunakan untuk buat jalan itu betul-betul bersih kan? Adakah hasil yang kita makan tu zaman dulu ada tak? Sebab dulu pun tak ada bank. Duit ringgit kita macam ni, duit shilling, duit kertas tak ada. Ada duit shilling, duit kertas, ciptaan manusia yang dicipta oleh Israel, oleh Yahudi, kita terpaksa guna benda tu. Maka kita tak boleh lari daripada riba. Beyond our capability kan. Di luar kemampuan kita nak macam mana? Sistem macam tu. Sistem yang dah rosak dah, konvensional dah lama dah. Yang ada Islamic finance semua ni baru kemudian taklah lama macam konvensional. Yang kecil nak makan yang besar, ular lidi nak makan yang ular sawah kan. Tapi bolehlah kita ada satu sudut usaha kita nak elakkan daripada riba. Salah sedihnya serah kepada mereka lah. Orang yang mengetahui, orang yang alim bab Islamic finance. Kita nak kata lebih pun lagi salah pula kan. Pokoknya kita dah cuba usaha dah untuk guna jalan yang betul. Kita tak boleh nak buat macam mana di luar kemampuan kita kan. Dari kalifullah nafsan illa usaha, tidak ada daya kemampuan kita. Mereka akhir zaman nantilah kita nak ubah sistem tu. Sistem dunia perbankan dunia ni, konvensional ni, memang tak bersih sistem tu. Sistem ciptaan manusia penuh dengan riba, penuh dengan interest, penuh dengan kezaliman yang kita tak apa jelas. Bahkan interest, rate of interest di Amerika sangat tinggi kan. Rate of inflation sangat tinggi. Sebab kita gunakan mata wang currency, sebab tu ada inflation, sebab tu ada interest. Dengan interest tu kita boleh adanya profit. Profit itu kita boleh buat macam-macam pembangunan. Yang ada reka lah bijaknya Israel itu. Dia susun atur dunia ni sejak daripada mulanya sampai sekarang ni. Kita tak boleh lari daripada depan. Walaupun kita nak boykot semua produk pun mustahil kita boleh boykot semua. Ada setengah saja yang boleh kita boykot. Sebenarnya ada juga usaha kita yang buat. Allah tanya, ada tak usaha kita nak lawan Israel ni? Ada. Saya tak pernah minum Starbucks pun.
walaupun sekali. Saya tak pernah, contohnya lah, saya tak pernah tahu Israel ni, saya tak beli dah McDonald's, Starbucks, Nestle, Milo. Saya makan Nestle je dah ni. Koko poin 84 orang Islam tu yang makan, walaupun Milo tu sedap, walaupun Starbucks tu sedap kan. Sedap lah pun selalu makan tu. Walaupun KFC, McDonald memanglah tak dinafikan lah. McDonald tu dia punya ni, makanan dia tu, KFC memang tak dinafikan lah di antara makanan yang sedap. Tapi sebabkan benda tu kita nak tinggalkan benda tu. Itulah usaha kita yang kita ada, yang kita mampu buat benda tu. Selebih daripada tu serah kepada Allah Ta'ala lah. Allah Ta'ala lebih mengetahui. Sistem perbankan, kewangan konvensional semuanya dikuasai oleh Barat, oleh orang kafir, oleh Yahudi. Sejak dulu sampailah sekarang ini, sampailah hari kiamat. Tapi betul-betul berjatuh boleh habis. Amerika jatuh, Israel jatuh, semuanya jatuhlah sistem tu, barulah adanya sebenar-benar keadilan. Maka apabila tak cukup amalan itu, maka disuruh tanggungkan dosanya. Yang menzalim akan mereka itu kemudian dijatuhkan ia ke dalam api neraka. Walaiyazubillah, apa tak cukup, tanggung dosa pula. Kita ni dah dosa, kita pun dah banyak lah. Nak tanggung dosa lagi. Dosa orang lain lagi. Kita tak mampu nak menanggungnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wa la ilma lana illa innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا زدنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.